explain sedikit tak tentang proses kom ni macam mana bang? Proses kom maksudnya macam mana tu? Daripada start orang start benching apa semua tu kan. Okey. So macam abang boleh explain sedikit tak, macam sebab maybe dekat luar sana kan ramai orang tak tahu tau proses kom tu macam mana dia orang buat kom apa semua tu kan. Dan siapa yang layak actually buat kom ni? Okey. Untuk yang buat kom ni mostly lebih kepada organizer lah point dia. Okey. Sebagai organizer ni kita tak kisah siapa-siapa pun boleh jadi untuk buat kom ni organizer. Tapi yang paling penting sekali sebelum organizer tu dia nak buat sesuatu kom ni, dia perlulah menambahkan ilmu berkenaan dengan kelas list. Lepas tu dia tahu nak panggil juri yang macam mana. Lepas tu paling penting sekali tenaga kerja. Okey, tenaga kerja dalam sesebuah pertandingan lah. Maksudnya walaupun dia buat model besar ke, dia kelas list cukup ke, judge yang dia panggil pun yang hebat-hebat ke, tapi kalau kata dia gagal dari segi aspek tenaga kerja ni, memang ini yang paling bahaya lah. Sebab tenaga kerja ni dia memang daripada first sebelum start batch in sehinggalah habis kom, memang memerlukan tenaga kerja yang banyak. Okay, dari segi batch in, lepas tu nak orang yang nak nak jaga counter, orang yang nak bawa ikan masuk ke rack, orang yang nak susun ikan lagi. Lepas tu batch out tu yang paling sakit sekali lah. Bila dia nak keluar batch out tu, ikan peserta bagi form dan dia nak keluarkan satu-satu. So sebab tu saya cakap paling penting adalah tenaga kerja dalam sebuah pertandingan. Ya. Okey bang, saya sendiri ada nampak dekat Facebook abang yang macam next year 2021 dah ada something mid class list. Abang boleh explain sedikit tak? Mungkin ramai orang dekat luar sana dah prepare dah untuk kom dekat luar untuk next year. So mungkin abang boleh bagi pendapat abang sikit tak? Okey, untuk next year kita punya planning, kita cuba buat untuk seragamkan kelas list dia mengikut scaling ataupun skill kom secara medium, small, medium dan juga large. Jadi kita nak semua organizer ni dia buat bila dia kata dia nak buat kom tu small, dia pakai satu kelas list konsep yang small saja, yang seragam. Maksudnya bila dia nak buat medium, dia pakai konsep medium. Bila dia nak buat large, dia pakai konsep yang large. Jadi benda ini supaya player ataupun juri ataupun sesiapa saja yang nak masuk pertandingan ni, dia takkan pening kepala. Lebih kepada orang cakap keliru. Kadang setengah kom ni dia buka kelas list A, tapi kom yang B dia tak buka kelas list A. Jadi bila juri tu nak explain kenapa ikan tu menang sebelumnya kom, kalah kom ini, dia jadi susah. Sebab kelas list tu berbeza. Okey, ada contoh, sebagai contoh lah kita letak. Ada organizer dia buka Galaxy, kelas Galaxy. Ada organizer dia tak buka Galaxy. Jadi kelas yang organizer tak buka Galaxy, dia akan masuk di dalam AOC. Jadi itu yang sebab kenapa kita nak seragamkan supaya tak menjadi salah faham di antara juri dan juga peserta di kemudian hari. Okey bang, mungkin abang boleh explain sedikit tak macam tugas-tugas yang function orang yang ada dekat kom kan. Macam saya tengok kita ada apprentice, kita ada judge, kita ada head judge kan. Apa peranan dia orang dekat kom ni? Okey, contoh first start dengan apprentice abang. Okey, untuk apprentice ni dia sebenarnya bergantung juga pada organizer. Ada setengah organizer dia letakkan apprentice dia ni hanya sebagai pembantu judge. Ada setengah organizer ni dia letakkan apprentice ni untuk belajar dengan lebih jelas. Jadi ada player tu dia cakap saya nak belajar macam mana juri menilai ikan. Jadi itulah salah satu function dia jadi apprentice judge. Dia akan follow juri, dia akan tengok dengan lebih detail, lebih dekat macam mana seorang juri tu dia mengadili ikan. Maksudnya solid macam mana, pattern macam mana, isunya. Jadi lebih jelas. Tu salah satulah. Yang keduanya macam saya cakap lah, dia membantu juri untuk angkat ikan, susun ikan masa juri dan sebagainya. Okey, itu tugas apprentice lah. Yang selepas itu tugas seorang juri, seorang pengadil. Mestilah dia mengadili ikan lah. Yang paling utama adalah dia mengadili apa saja ikan yang ada di dalam konsep ni. Okey, yang diberikan oleh organizer ataupun yang telah diberikan oleh ketua juri. Okey, jadi dia akan judging by class yang diberikan daripada awal sampai habis lah, 8 pemilihan GC. Itu untuk juri. Dan bahagian head judge ni pula adalah tugas head judge ni dia penting dia yang akan check balik, periksa balik atau menilai balik ikan-ikan yang telah dijuri atau dinilai oleh rakan-rakan juri dia yang lain.
Okey, so yang ni memang berat. Maknanya dia boleh cakap kalau kata ikan dekat situ 3,000 ekor, 3,000 ekor lah dia kena check balik. Okey, dia akan check balik dalam setiap kelas. Contoh dia pergi di kelas Half-Moon Rate. Jadi kelas tu dah dinilai oleh rakan juri untuk pilih 1 2 3. Jadi head judge ni akan pergi check balik 1 2 3 nya placing layak ke tidak. Ikan ini menang di kelas ini. Okey, dia akan check balik 1 1 2 3. Kalau ikan tu tak layak ataupun ada ikan yang lebih layak untuk menang, dia akan panggil balik juri ataupun dia membuat balik keputusan untuk mengadili balik semula kelas itu. Jadi head judge ni lah yang akan menentukan official result. Jadi setengah kom ni dia lambat disebabkan official result ni bergantung pada tangan head judge. Bukan kerana bukan di tangan organizer. Semuanya bergantung pada head judge. Kalau head judge cakap official ni adalah ini, jadi organizer pun ikut. Kalau kata selagi organizer head judge tak keluarkan, tak cakap ini adalah official, jadi memang setiap result yang keluar adalah unofficial result. So yang paling penting memang tugas head judge lah. Tugas head judge ni lah yang menentukan peranan ataupun perjalanan dalam sesebuah pertandingan ni. Okay bang, ni soalan last lah. Okay. Macam kita every time nampak lah selalu jadi kontroversi dekat media social media kan. Orang tutup ini, orang tutup itu. Lepas tu mostly ramai kata judges bias, judges menipu, judges menerima rasuah lah, apalah semua kan. Tapi orang sebenarnya tak tahu apa yang berlaku dekat KOM kan. So mungkin abang boleh explain sedikit tak benda-benda macam tu. Betul ke bang yang macam orang kata tu bias, under table lah, this is the dia punya scene sekarang ni lah yang betul. So benda ni abang boleh explain sedikit tak dekat orang luar sana tu? Okay, sebenarnya untuk pendapat dan pandangan daripada semua orang, kita tak boleh nafi ataupun kita tak boleh marah ataupun sebagainya. Okay, sebab setengah orang ni dia tak faham dan dia tak nampak benda-benda apa yang telah jadi. Jadi kalau orang nak maki, nak marah dan sebagainya, kita accept dengan hati terbuka. Okey, kita sebagai juri memang kita menerima benda tu sebab kita tahu kita buat kerja ni memang dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Jadi sebab tu kenapa saya sebagai orang cakap orang yang lama dalam dunia beta ni, terutamanya bila kita buat benda yang baru seperti MBS atau Malaysia Beta Standard dan sebagainya, saya buat satu seminar supaya orang awam ataupun orang-orang yang selama ini duduk bising dalam Facebook, yang hanya bercakap dalam Facebook, yang diorang tak nampak apa yang terjadi, macam mana kita mengadili ikan. Dia datang seminar dan kita akan ajar macam mana kita mengadili ikan, macam mana kenalnya ikan contoh dari kelas A, dari kelas B dan C dan sebagainya. Dan kita juga mengharapkan orang-orang yang cakap begitu supaya datang ke komsat untuk melihat dengan mata dia sendiri di depan. So kalau dia rasa benda tu masih lagi ragu-ragu, kita dengan rendah hati kita menjemput orang itu untuk menjadi apprentice kepada kita. Maknanya dia datang, dia jadi apprentice dan dia menilai sama-sama kita supaya dia boleh tahu adakah kita membuat game ataupun sebaliknya. Sebab benda ini memang susah kita nak buat game sebab dalam sebuah pertandingan ada yang 2,000 ekor, 3,000 3,000 ekor dan sebagainya. Tak mungkin kita nak buat benda tu dan memang kita tak akan buat pun benda tu. Benda ini adalah amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh peserta. Dia orang bayar, tak kisahlah ikan yang dibeli tu dengan harga RM10 maupun dibeli dengan ribuan ringgit. Okey, kita menilai dengan sama. Kita menilai ikan tu dengan sama. Maksudnya kita tak ada bias. Okey, dia beli mahal ke, dia beli kat pasar malam ke, dia beli mahal berjuta ringgit pun tak kisah. Okey, kita menilai dengan konsep yang sama. Okey, kita ada rule dia, kita ada SOP dia. Sebagai seorang juri kita ikut step by step sampailah BGC. Jadi tak ada istilah yang menyebut juri buyer, juri kelong dan sebagainya. So kita mengharapkan orang-orang yang berfikiran negatif tu cuba dia mendalami apa yang kami tengah buat ni, cuba dia bersama dengan kita orang. Okey, kita majukan SEA Beta Malaysia ni. Dan kalau tak faham, lebih baik call atau bertanya ataupun direct terus datang ke komsat bertanya daripada dia membuat andaian di dalam Facebook dan dia mengapi-apikan. Benda itu rasanya bagi saya menjatuhkan juga actually. Okey, sebenarnya dia bukan menjatuhkan juri, dia sebenarnya dia menjatuhkan diri dia sendiri juga sebab dia pun dalam SEA Beta. Okey, dia mungkin suatu hari dia sekarang mungkin dia player, esok lusa dia jadi leader ataupun jadi seller. Jadi kalau dia sendiri yang menjatuhkan, mustahil lah benda ni akan jadi kat dia juga nanti. Ataupun memang ekonomi ni akan jatuh terus. Kalau dia nak jatuhkan, dia sendiri pun gagal. Okey, benda tu akan kena efek pada diri dia sendiri juga. So lebih baik dia bersama-sama dengan kita orang. Okey, kalau rasa benda tu mistake,
ataupun ada kekurangan, join dengan kita orang. Cakap bang, ini benda ni ada mistake, benda ni kita perlu buat ini, kita perlu buat ini. Okey, tak ada masalah. Kita menerima. Okey, pandangan, idea semua kita menerima dan kita cuba untuk bersama-sama untuk naikkan. Itu matlamat kita lah. Okey. Mungkin abang boleh nasihat kepada player-player baru tak bang? Macam kalau dia orang baru start main tapi dah buat kontroversi apa semua. Okey, sebenarnya bagi saya benda ni biasalah. Okey, daripada awal dulu saya main sampai sekarang kontroversi tu ada, cuma bezanya dulu kurang di media sosial. Okey, sekarang ni semua sikit-sikit viral. Sikit-sikit post, tak puas hati post. Okey, bagi saya sebagai seorang hobi ataupun dia ada passion ke arah beta ini, dan dia rasa benda ni dia nak kekal lama dalam dunia beta ni, sebaiknya bila dia menang ataupun kalah, dia direct talk dengan judge. Okey, bertanya kepada juri, kenapa saya menang, kenapa saya kalah. Sebab menang pun ada sebab, kalah pun ada sebab. Sebab ikan yang dalam pertandingan ini, dia menang atau kalah, dia ada sebab. Dan dia tak ada perfect ikan. Dalam pertandingan ni kita mencari ikan yang kurang kesalahan, bukan mencari ikan yang cantik. Okey, cantik ni amat subjektif dalam pertandingan. Okey, dan kita juga tak menilai ikan berdasarkan harga. Itu kena tahu. Okey, yang setengah orang marah ni bukan apa, sebab dia beli mahal. Dia beli mahal 2,000, 3,000. Lepas tu seller pula confirm kan ikan ni boleh placing. Bila tiba-tiba dia kalah, itu yang dia jadi marah. Okey. Benda ini pun peranan dia daripada akar umbi juga. Seller juga kena berdisiplin benda ni. Seller pun tak boleh lah chop kata ikan ni boleh kom dan sebagainya. Sebagai seorang buyer ataupun player, janganlah mudah-mudah faham. Okey. Kita nak beli sesuatu, kita nak main apa sesuatu, kita mesti belajar, kita mesti ambil ilmu. At least sebuah sedikit basic. Okey. Ilmu tu macam nak dapat? Datang ke konsert, dengar seminar. Itu yang penting. Daripada kita bising, kita dengar orang itu cakap, kita dengar orang ni cakap, sampai bila tak habis. Okey. So yang mana yang kalah tu jangan give up. Okey. Sebab hari ni kita kalah, tak selamanya kita akan kalah. Okey, kita kena usaha dan tidak usaha. Saya pun daripada gagal, saya sendiri ubah diri saya untuk berjaya. Jadi saya melangkah pergi ke depan dan saya bertanya. Banyak akan bertanya lah. Okey. Jangan kita give up. Okey. Kalah tak semestinya kalah selamanya. Itu je. Okay bang. Alright. Thank you so Alright. much for your time spending. Okay, no problem. Alright, bye.